Yes gang, you are now watching Motif Trending and today kita bersama 3 finalist top 5 GMWA kategori Content Creator Motivator tergempak 2023. Dan apa yang menariknya, ketiga-tiga mereka ni bukan calang-calang ya. Pekerjaannya diorang memang orang yang penting. Boleh tak kenalkan diri masing-masing dan background masing-masing? Kita boleh mulakan ladies first. Okay. Puan, silakan. Hai, saya kerjaya sebagai peguam, basically professionally as a lawyer. Tapi saya juga ada NGO sendiri untuk membantu wanita dan kanak-kanak, and I also have a production house. I produce film as well. I'm also a writer. Yeah. Criminal lawyer. Kebanyakan kes saya kriminal lah. Okay, so how should I address you in this interview? Min je. Min je eh? Alright, Min. Next up. Salam sihat guys, saya Dr. Fauzan. So, doktor kesihatan dan doktor estetik kecantikan. So, kalau ada apa-apa soalan, bolehlah bertanya kan dekat doktor. So, itulah lebih kurang apa yang saya buat. Next up, we have a scientist in the house, man. Let's get it. Okay, saya by profession saya adalah medical lab scientist lah. Kita kerja membela bakteria. Saya bukan bela lembu, saya bela bakteria. Saya bela bakteria dan saya bunuh bakteria tu balik. So kita bela dan kita bunuh bakteria untuk identify apa antibiotik apa yang sesuai. We have Makno, we have Doctor, we have Min in the house. Studio gang, round of applause for them please. Let's go. Yes. Okay. Since you guys are here today and you guys top 5, kita nak borak pasal konten-konten yang korang produce dekat TikTok ke ataupun social media lah. Boleh. What kind of videos do you make online? Basically, my videos kebanyakannya adalah to help people basic legal rights. Sebab banyak saya tengok rakyat yang tak tahu dia punya basic legal rights, especially kalau kena tangkap, apa prosedurnya, prosesnya, jamin mahkamah. So, I will share those basic law process so that kalau jadi apa-apa, they will know what to do. You see? And then their rights also about police brutality, about death in prison, you know, things like that. Human rights is the main overarching theme in your whole content. So, how did you, macam mana you dapat idea untuk, okay lah, saya sebagai seorang peguam, saya you know, some facts to them. How did you come about doing this? Actually, it's masa PKP. Okay. Kita semua duduk rumah kan. So I saw a lot of news yang orang tak tahu what's going on, kena tangkap tak pakai mask. So I just educate them slowly. From there it grows. Okay. Because pada awalnya there's no education content in TikTok. So when I started, I was one of the pioneers lah masa tu, and it was not a good feedback pun mula-mula because people are so used to entertainment. But when you educate, you see, then lot of question datang. Orang tanya soalan kan. So from there I grow to feed the public's needs in their rights lah. Gitu. Saya bergiat aktif memberikan anda maklumat berkenaan dengan hak-hak anda. Saya selalu ingatkan anda apa yang anda perlu buat sekiranya anda ditahan oleh pihak polis. Okay, Doctor. Okay. So how did you come about making content, Doctor? Like, macam mana? Nampak Doktor say buat je, saya pun boleh buat ni kan. Sini saya tu. Okay. So actually besides kita bekerja macam biasa kan, memang busy. Orang cakap tak busy ke je doktor ke, memang busy, but I have some kind of responsibility lah to educate other people and not educate lah, kita sharing. Sebab kadang soalan yang diorang tanya ni actually very simple tau. Macam saya ada sakit macam ni yang tak perlu pun sebenarnya jumpa doktor. Tapi bila kita buat konten semua, at least diorang dapat info, and bila buat live diorang boleh tanya soalan sikit kan. Bukan as a consultation but as a general info supaya diorang faham sikit pasal penyakit tu. Kita kena anggap semua orang pemahaman diorang lain-lain. Jadi ada orang yang mungkin dah tahu, ada orang yang tak tahu. So kita sampaikan je. Di mana datangnya rasa tanggungjawab tu untuk tolong netizen ataupun membantu netizen? Okay, first masa COVID lah kan. COVID start, orang dah sedar pasal kesihatan ni kan. Basically on that time lah. Tapi tengok dah ramai orang buat. So macam rasa why not kita terangkan cara kita kan. That's why I try to make content, and then alhamdulillah penerimaan dia baik lah. Jika kulit anda nampak kusam dan berjerawat, mungkin kerana kekurangan vitamin B3, dan jika rambut anda menjadi putih dan kulit kepala berminyak, mungkin kerana kekurangan vitamin B2 dan BC. So setakat ni apa yang
soalan yang paling menarik yang netizen pernah tanya kat doktor? Paling menarik Ush, banyak menarik. Tapi bila peribadi tu lagi menarik lah. Contohnya bagilah 1 2 ke kan. Kan kita nak tahu. Contoh biasalah dalam komen-komen tu adalah kacau kan. Apa? Single ke ni ke. Habis kita pun nak jawab belum kahwin lagi. Dah kahwin lah. Lagi tu belum. Oh, okey. So, doktor dah kahwin dah ni? Dah kahwin. Dah kahwin dah. Okey. So, your wife macam mana dia rasa, sebab netizen kan ramai kan. Lagi-lagi ada yang muda-muda, cantik-cantik kan. Macam mana respon wife ni macam mana? Okey, wife awal-awal dia dah warning, cakap kalau cuba hilang benda tu. Takut oi. Bila first time dengar kan. So kita tak adalah, kita berjaga-jagalah. And yalah, even kerja biasa pun kita ada our level of professional lah kan. Kita jumpa orang memang kerja macam tu, memang setiap hari. So dah jadi biasa, tak adalah macam bila terjumpa bila ada orang mesej ke jadi lain ke, no lah. For me, anggap semua sama lah kan. As a patient, diorang nak tahu, so kita tolong diorang, anggap macam family sendiri. Faham. Mak Noh macam mana? Mak Noh ada dapat komen-komen yang macam tu juga ke dekat sosial media? Ada. Komen apa? Komen mengeji ke apa? Banyak. Komen yang macam nak masuk minang Mak Noh. Itu ada je. Lelaki perempuan pun ada. Lelaki perempuan pun ada Oi, hardcore Benda-benda tu tak penting pun. Tak benda-benda yang macam I tak rasa important, I ignore je. Right. How do you start making content? Makna dulu macam samalah macam Kak Min buat PKP, cuma bezanya Kak Min buat sebab time tu tak boleh keluar. Macam saya healthcare worker kan, kita orang lab. Molekular yang kita buat PCR korang tu, molekular PCR COVID tu, sebab I kan microbiology kan, kerja lab microbe. Jadi COVID tu kan microbiology. Time tu memang busy gila, I tak pernah cuti sehari pun. Waktu start daripada 18 bulan 3 tu tak pernah cuti. Kerja non-stop. Macam mana I start boleh nak buat content tu sebab mula-mula I mengeji juga orang buat TikTok ni. I cakap kat I punya kerani, apa komen TikTok ni? Tapi akhirnya kerani I yang berjaya influence. Ika yang berjaya, Ika lah yang berjasa. So dia bagi tahu I, buat. Macam mana? So I rasa time tu I perlu buat sebab zaman COVID semua orang jadi gila tau. Semua orang mental tak boleh nak betul. Kita tak tahu nak buat apa. Jadi I rasa I kena come out dengan satu video untuk educate orang macam mana, apa benda COVID ni sebenar, apa yang korang buat. Sebab ada setengah orang yang sebab dia terlampau takut sangat buat COVID hari-hari, buat PCR hari-hari, lepas positif buat lagi. Macam-macam kita orang kat lab kena harass semua kan. Macam mana dia harass korang? Like just like bombard you guys with questions and macam questions and like contohlah dia datang kan, dia buat COVID. Tapi kebanyakan yang sakit ni yang jahat ni. Betul. So contohlah dia datang buat result yang dia terima tu as not dia punya expected. Dia rasa dia positif sebab dia ada simptom. And then bila kita keluarkan result negatif, datang baling result kat kita, minta refund, maki, bawa suami, maki kita. Tapi isu dia adalah sebenarnya lab report you tak boleh baca sendiri, you mesti baca bersama-sama dengan perawat. Cuma bezanya time PKP dulu, time COVID dulu, dia dah jadi macam public interest. Everyone try to baca. Dulu PCR tu pun dah lama dah, test PCR tu dah lama dah wujud, tapi bila dah jadi macam public interest, dah jadi macam pandemic, everyone dah tahu, everyone try to baca sendiri, everyone try to macam interpret themselves. Jadilah benda-benda yang merepek. So baru I realise kalau you guna platform tu dengan cara yang betul, you memang banyak boleh tolong orang. #learn on TikTok. Macam contoh lepas tu I buat kesuburan kan, I buat sperm analysis dan sebagainya. Siapa sangka melalui video less than 3 minit, kita ramai gila orang yang try untuk dapatkan anak. Ramai gila. Kita dapat bantu ramai orang ataupun kita dapat suntik semangat untuk dia orang datang buat. Sebab selalunya dia orang malu. Memang sperm dia banyak tapi dia ada banyak sel darah putih. Sel darah putih tak sepatutnya ada dalam sperm kita. Nampak tak betapa pentingnya kita kena buat ujian air mani kalau kita dah kahwin tak dapat anak. Sebab kita boleh rule out macam-macam. Sama ada you tak subur ke ataupun mungkin tiba-tiba ada jangkitan. How do you guys feel like dalam banyak-banyak content creator out there, and then you guys are the one yang tercalon and then now masuk top 5 lah, you know.
How do you guys feel besides not expecting this to happen to you guys? Masa top 20 pun dah rasa macam kenapa masuk top 20 ni macam pelik. Tapi macam okeylah, bersyukur. Bila dia masuk top 5 when the producers inform me, I was like, oh really ke? Betul ke? Dia macam tak percaya. Macam scam je ni kan? Sebab I didn't promote. Okay. Also, I didn't say macam tolong undi hari-hari, tak. I didn't do that. Macam segan lah. Sebab mungkin my profession maybe. So it clashes, you know, entertainment and legal kan. But I'm so grateful sebab from there I know I help a lot of people. There are a lot of people yang dapat manfaat from my content. Basically, because my intention is to educate and to leave a good legacy. One day bila saya dah tak ada, people will know that oh, this content is giving me something to go through life, you know. So that's the intention. Bila orang appreciate, because ni undian 100%. So I know that people appreciate me and it gives me encouragement to do more for the public. Yeah. That's awesome, man. That's awesome. Doktor? Okay. So samalah. Rasa kalau tanya semua orang, semua akan cakap orang tak percaya kan. Memang tak sangka lah. But for me it's an honour jugalah kan. Tercalon as a top 5 ni sebab kalau ikutkan kita tengok calon top 20 tu semua one of my idol semua kan, ni semualah orang-orang sekeliling saya ni semua kan. So memang tak sangka langsung, tapi maybe something yang kita buat, yang kita cuba sampaikan, orang faham and orang appreciate that. And orang rasa macam oh dia ni layak kot untuk ni kan. Sebab saya as diri sendiri kan memang tak pernah rasa macam aku ni ke, ada orang kenal ke kan. Bila kadang-kadang macam jumpa kat event ke kan, video awak hari tu Acik tengok best. Ada Acik cakap macam tu, Pakcik cakap macam tu. Ada Pakcik hari tu anak sakit macam ni, lepas tu Pakcik dah bawa dah. Dia bila kita jumpa dia cerita, so macam ingatkan dia tengok je konten kita ataupun ternampak je konten, tapi ya it's a positive value jugalah ada kat sana, ada bermanfaat lah kat situ kan. Jadi korang nak tahu tak apa sebab hidung tersumbat? Antara sebab hidung tersumbat adalah jangkitan pada saluran pernafasan seperti selsema, udara kita yang tercemar, alergik kepada debu ataupun bulu haiwan, pendedahan kepada asap rokok, masalah hidung seperti polis dan ketegangan atau emosi tidak stabil. Makno sama juga ke? Template juga Template kan? Copy paste. Ke nak cakap dah tahu dah. Klise tak. Tapi sebenarnya betul lah. Sebenarnya kalau you tanya I kan, Makno rasa antara ramai-ramai, Makno rasa macam motivator zaman pilihan orang ramai, betul ke aku orang? Orang betul ke memilih motivator? Motivator bukan ini pelawak. Tapi okeylah, mungkin orang dah mula, maksudnya orang dah mula mencari benda-benda yang positif dari sudut yang berbeza juga. Dia bukan macam macam tu je. Betul. Orang nak lebih fun dan santai. So, saya suka juga. Lepas tu saya rasa macam appreciated sebab Makno sepanjang saya buat konten, yang saya ada hanyalah halkom dan handphone je. Ring light tak ada, mikrofon tak ada, saya tak ada apa-apa langsung. Tapi ada juga orang appreciate kan. Maksudnya ada orang appreciate, okey lah. Saya rasa lebih genuine kita, lebih orang boleh appreciate lah. Saya nak tanya, sebab korang punya profession is professional professions, right? It's not the entertainment side. It's very different, you know, very far from the entertainment side. Macam mana korang nak belajar untuk edit video ataupun like shoot video? That's an interesting question for you. How did you guys like, you know, macam mana korang? Tak belajar pun? Mana-mana ni video-video saya langsung tak edit langsung. Edit lah juga. Tapi potong-potong lah sikit. Potong-potong lah. Macam very kau basic. biar video tu panjang. Mula-mula tak pandai Sean. Mula-mula dia macam itu record itulah. Tak ada subtitle, tak ada apa. Mula-mula lah. But when you grow, you tengok TikTok dah start ada quality videos. So we have TikTok gurus kan. TikTok guru punya group kata you have to have quality videos and video tu mesti macam it's ada value lah. So I started to learn using application. Tapi dia macam orang tak pandai kan, dia macam lama lah masanya, ya Allah. Tak payah buat konten lagi ni lama, tapi buat juga because people you are feeding knowledge tau. Bila orang tanya soalan, you rasa macam bersalah kalau you tak jawab, especially kalau benda tu rasa very helpful to them. So you give time. So kita akan macam saya sendirilah, I will have time. So saya akan record dalam kereta sahaja. I don't do outside. Straight away in the car. You record and edit and you post straight away. Edit bukan dalam kereta lah, record and then bila ada masa malam, lepas settle anak, then I baru edit. slow edit tu lah. Okay. Make time lah, make time wait for them because they appreciate us kan. Doktor macam mana? Saya first time dulu masa buat kan, letak
Cakap. Lepas tu dah okeylah rekod balik. Lepas tu lama-lama kita belajarlah daripada our idol ni semua kan. Idola kita ni semua. So tengok cara diorang ni semua and then kita start belajar daripada situ and kita try improve lah. Right. Jom kita tengok macam mana kita masukkan sperma ke dalam ovum secara manually di bawah mikroskop. Proses ni kita panggil ICSI. Kita masukkan, kita pilih sperma yang paling handsome, paling baik. Okey, kita tengok dia berjaya fertilize ke tak. Kalau berjaya, dia orang akan go to the next process. So when you guys post videos like that, obviously harapan korang adalah untuk orang terima pengajaran tu ataupun knowledge tu supaya dia orang boleh apply dalam hidup dia orang. Right? But obviously tak tahu sebab social media ni kita tak boleh sangka kan in terms of reach, in terms of like what not, sebab algorithm masing-masing pun dah lain. Depends on the platform and everything. So this social media thing bukan benda yang ini bukan my bread and butter, you know. Betul. Yeah, so you know, macam mana kita buat? Yeah. Tapi dalam nak spreadkan awareness kan, kita nak kata langsung tak peduli pasal viewers pun tak betul juga sebab dia tak ada macam tak ada impact lah, tak sampai lah. Lepas tu jangan post waktu 8.30 malam. Sebab saya membayangkan diri saya, sebab waktu 8.30 malam kita buat apa? Kita tengah sibuk-sibuk mana-mana. Tak ada siapa, audiens saya takkan tengok. So saya akan post waktu yang sama je, 8 pagi. Time tu kita tengah bekerja lah. At least kita tahu kita punya audiens punya masa. So objektif kita untuk bagi awareness tu tercapai lah. But views are important juga Sean because it will reach a lot of people. Bila dia reach ramai orang dapat manfaat tu. Bila you to study that other than apa yang Mak Nur cakap, you kena tengok apa topik yang memang betul-betul menyentuh sampai ke hati. So sometimes there are times yang bila nak buat konten apa ni? Because macam dah cover semua. But when you study back, there's a lot of thing that sebenarnya boleh help people lagi. Tapi itulah timing kena betul lah. Kalau tak reach orang pun sia-sialah you buat video. It's not about getting jobs or reviews, no. It's about you reaching people sampai you punya matlamat tu to help people. For me, less expectation lah. Bila maksudnya kita like we do our job kan. Kita nak educate all the community semua, but dekat myself I put less ni lah expectation because kadang kita rasa kita dah buat ni semangat ni bagus dah, isu pun tengah on, terus tak ada view. For me there's expectation je lah. Asalkan kita keep buat and then orang still dapat manfaat, okay lah. Cool. Okay, let's go with something a bit more light-hearted right now. Is there any questions ataupun DMs that comes into your social platforms yang korang rasa macam tak boleh brain? Like this is just, it could be anything. It could be something silly or it could be like something, it's just like when you look at the things like okay, ataupun kena jawab ke benda ni, or like alah tak, you know, is there any banyak interactions like that yang boleh share satu dua ke maybe? For myself, I banyak dapat approach daripada teenagers who were abused, who were sexually abused also. So as a person, kita ada responsibility to advise to lodge a report, you know. Tapi budak-budak takut tau. So dia punya rasa tu macam if you tak tolong, you what kind of person are you? Tapi bila you tolong, you involve, terpaksa masuk campur dalam hal family orang pula, you know. Sometimes it's just heartbreaking lah. Jadi ada time yang you baca DM tu, you rasa macam the world is just tak boleh nak buat apa dah. Kalau saya tak pergi balai malam tu, semua adik-adik saya yang perempuan akan jadi mangsa ayah saya. And the trauma that she's facing, I cannot imagine macam mana dia nak membesar dengan benda yang pernah berlaku ni. Too much pain. And ada family macam abuse, yang macam isteri domestic violence. Benda-benda macam tu I selalu dapat. So it breaks my heart, but sejauh mana kita boleh tolong semua orang. So the best that I could do is help to advise what to do next. But kalau dia tak nak ikut, then what can you do kan? Tapi itulah. You've done your part already. Yeah, and then yang rape victim banyak. So sedih lah. Do you follow up on? Yeah, I do. Sometimes dia tak reply dah. Sometimes dia tak reply. Sometimes we bring them to police station as well. Okay. Sometimes memang kita akan help sampai habis lah. Tapi kalau yang memang tak respon lepas tu, we cannot do much. As much as we want to help, but they don't want to help themselves, what can we do? And also suicidal messages. So how do you deal with those? Sebab benda tu berat tau. Benda tu sangat berat sebab dia dah jatuh. Because for me,
want to reply or how to reply. I tak tahu nak buat macam mana. Takut salah cakap. Yeah, because that thing is very heavy. So how do you deal with those kind of? I always advise them to seek professional help. We can be a listener, but we cannot give them more than that. Because kita ada doctors yang lebih pakar on that. Kalau kita salah advice, apa yang kita cakap mungkin lead to worse situation tau. So what I can do is just lead them to Miasa ke those NGOs kan to help. You cannot entertain everyone. Yeah. But help as much as we can lah. Okay. Alright. Cool man. Okay, that's from the lawyer side. What about the doctor side tu? Doktor San. Consultation mesti selalu kan? Oh, itu biasalah. Consultation. Dia akan start dengan macam ni. Doktor, saya nak tanya. Oi, kita pun macam kalaulah 100 orang DM macam ni. Penat kita tak tanya apa. Tapi kebanyakan straight to the point lah. Kira paling banyak akan cerita macam mana tau. Dia akan bagi condition. Contoh, doktor, saya dengan my girlfriend, okay, kita ni. Patut ada sakit apa? Adalah ni lah. Boleh ke ada tak potensi untuk girlfriend saya ni pregnant? Gitu. Dia bagilah dia punya keadaan tu, cakap aduh hai. Tu satu. So next topik HIV. Saya buat ni. Saya tak sure dia ni ada HIV ke tak, tapi kita dah cakap dah HIV ni dia terjadi macam mana. Dah buat dah video transmission dah buat. Tapi dia akan ubah tau. Saya tak ni tapi saya faham lah kan macam-macam kan. And another one suicidal lah. Kadang sampai macam ni Sean. Dia cakap lah saya ni broken semua lah, apa semua nak ni semua. Lepas tu kita tak reply. Kalau tak reply saya ni sekarang. Dia macam tu kat kita tau. Takut tu. Kita rasa first kan memang akan rasa bersalah semua, tapi pernah layan lagi menjadi-jadi. Maksudnya apa yang kita cakap dia akan rasa yang dia rasa salah, dia akan jadikan tu punca untuk dia. Tengok saya dekat sini dah. Kalau kita layan. So dah memang trauma. Jadi macam ni kita ada responsibility on him pula kan. Sebab kita doktor memang kita akan jumpa patient macam tu. Tapi ni social media punya platform. Macam Mak Noh selalu buat konten tentang kesuburan kan, fertility kan. Dah aku nak kena jadi FBI pula. Saya terjumpa benda ni kat seluar suami saya. Boleh tak saya bawa kat tempat awak? Dah aku nak kena jadi FBI. Sebab kita punya content lebih kepada kita check apa sperm lah, apa macam mana kan semua kan. So benda-benda yang pelik-pelik yang Mak Noh terima adalah gambar suara dalam suami dia. Gambar itu, gambar ini, macam-macam. Tapi biasanya kalau benda tu, I rasa kalau I semakin layan, semakin worse, I takkan layan, I selalu akan suruh pergi professional advice lah. Daripada kat TikTok boleh buat apa. Aku boleh tahu rahsia cerita kau je. Lebih baik jangan cerita. I mean, do you have you have any other interactions yang netizen marah you sebab keputusan mahkamah tu keluar tak memuaskan hati diorang, tapi bukan kes you pun? Banyak. I selalu kena kecam. I tak tahu apa dosa. Kenapa you yang kena? I tak tahu. So mungkin I educate them pasal law. So dia rasa macam yang Kak Min cakap ni kenapa tak sama, you know? Things like that. Because practicality will be different. I mean, different court will have different approach and different opinion. So, yang I ajar tu is basic. Akan kecam, diorang akan maki, diorang akan DM. Tak dapat TikTok pergi Instagram. Tak dapat Instagram pergi Facebook. Marah. Tak dapat Facebook. Ada surat kat rumah. Bitter. I kena blame lah. Tapi macam mana you handle benda tu? Hate comments. Mula-mula dulu, it will affect us emotionally. But after that, I just ignore. Ignore, block, tak layan langsung lah. Jadi dia nak attention kita. So bagi attention sikit-sikit sudah. Jangan lebih-lebih. Okay. Faham. Tahukah anda daripada keputusan perawat untuk membuat keputusan sama ada nak bagi ubat apa, biasanya 70% daripadanya adalah berdasarkan keputusan makmal. Jadi sangat penting sebenarnya orang-orang makmal ni. Mak Noh, sebagai seorang yang bekerja kat lab, sebenarnya saya teringin nak tahu actually macam mana life seorang yang bekerja dalam lab. Sebab saya tak ada kawan yang kerja dalam lab. Saya pernah tengok TV series, tengok movie je. You know, that kind of stuff. Okey je, tak laku sangat pun. Macam mana sebenarnya hidup sebagai seorang yang bekerja dalam lab ni? Orang yang kerja lab ni sebenarnya, macam Mak Noh, kenapa Mak Noh terkeluar sikit lah. Sebab I macam, orang kerja lab yang memang betul-betul suitable, betul-betul kerja di lab bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ni adalah orang yang memang dia boleh tak ada human interaction. Sebab you punya kawan-kawan adalah
air kencing, kahak, tai, kan? Kawan-kawan tu kuman-kuman itu je, kan? So kalau you memang boleh facing that benda bertahun-tahun boleh. Macam Mak Nom, I kena ada human interaction sikit. Sebab tu I macam off sikit. So I tak berapa boleh. Tapi kalau nak bagi tahu in general, orang lab dia memang kena teliti. Dia kena teliti sebab kerja lab ni yang bahaya dia adalah you punya hasil kerja itu adalah end product kerja you adalah report orang. Which report tu adalah untuk bagi kat dia, untuk dia treat patient dia. Salah report I, salah diinterpret, salahlah rawatan negeri. So dia tak boleh macam, dia tak ada istilah tak apalah salah sikit tak apa. Dalam lab tak boleh salah sikit tak apa. Sebab salah sikit result orang tu jadi lain, treatment lain, ubat lain. Betul. So you kena betul-betul detail lah. Very detail. Orang yang detail dan orang yang sabar boleh kerja lab. Sebab kita nak bermain dengan benda yang tak nampak kan. Kuman semua tu, tapi kena pandai bawa diri jugalah. Sebab kalau kadang-kadang kalau you tak pandai jaga mental you, aku tengok orang lab kadang-kadang nampak macam zombie pun ada. Ya. Keluar lab dah macam zombie dah tu, tak cakap dengan orang. Macam spesimen air yang itulah stool, urine, kahak semua tu, bodily fluid. Ada department yang handle organ, kaki, kanser yang datang dengan formalin yang formaldehyde semua tu kan. So dia orang bau chemical kan. Mana tengok kawan-kawan makna yang kerja kat department tu memang zombie. Memang macam zombie. Kerja dia orang potong organ tu macam zombie lah kena. So untuk masuk the different departments, adakah benda tu kita yang pilih sendiri ataupun kita di-assign untuk pergi ke department tu? Dia lain hospital lain setting kot. Tapi kebanyakannya kita waktu kita belajar semua. Belajar semua. Dalam lab punya department yang besar tu semua disiplin ada. So waktu mula-mula you akan go semua disiplin. Basic je lah. You kena pergi microbe, you pergi yang darah, you pergi yang virus, you akan pergi semua tempat. Tapi as you station kat sana, you akan develop minat kan. You akan develop minat. Kalau you macam betul-betul suka, you akan develop minat dan you perform lah situ. So department tu akan serap you lah. Tapi kalau macam I pernah juga kerja dekat department yang potong-potong kaki semua ni, yang organ-organ ni. Tapi I memang benci. I tak suka. I memang tak perform. Sebulan je I kerja kat sana. Tak boleh Terus tak boleh. I terus pergi masuk ke kuman-kuman okey. So last kencing je lah kawan-kawan. Kencing, tahi semua okey. Semua kerja kat kan. Tak geli ke? Mula-mula kerja macam geli juga. Tapi after certain time, biasa. Kan? After certain time kau pegang tahi pun, kalau tahi tu terjatuh, boleh lap pakai tangan. Dah boleh lah. Balas lah. Tapi satu benda develop yang you akan develop bila you kerja kat lab microbe adalah you ada kemampuan untuk mengenal pasti organism tanpa melihat mikroskop. You boleh melalui bau. Contoh kan? Contoh kalau kita kan akan grow organism kat agar-agar tau, dia ada makanan bakteria yang kita akan letaklah tahi tu atas agar-agar, let's say kahak ke whatever. Lepas satu hari dia akan tumbuhlah macam dekat Milo basi, dia akan tumbuh macam tu kan. Kalau you betul-betul lama dalam kerja microbe, orang-orang yang senior kat microbe, dia buka je plate tu, dia macam ni je. Dah tahu dah bakteria apa. Power je. Dia dah tahu dah. Bakteria apa? Sebab ada setengah-setengah bakteria dia akan produce bau yang very distinct dan very memang dia je yang bau macam tu. So, power. Dah berapa tahun you kerja kat lab actually? tak boleh, nanti terkantul umur kita. Ya. Boleh tahan lama juga. Lama juga boleh lah juga. Dah boleh bau je lah. Dah boleh dah. Dah boleh bau lah. Sini. That's interesting. Okay, so wait. I got one interesting question to ask. So contoh kalau saya, mungkin ini akan bunyi macam tak senonoh lah, tapi dalam konteks yang lab and all these things. Okay, what if I give you my specimen? For example, let's say I take my poop, apa yang saya berak hari ni kan. You tengok and then you bau, you boleh tak tahu macam apa masalah kesihatan saya sekarang ni? Kita boleh tahulah. Tapi yang pasal poop kan, dia sebenarnya susah sikit sebab kita dalam lab ni kita nak kena pasti organism yang membuatkan you sakit. Kalau I grow ambil tahi, I grow, semua bakteria akan grow. Tapi bakteria apa yang menyebabkan you sakit? There's too many there. Biasa stool analysis kita tengok benda-benda lain lah sebenarnya, bukannya. Tapi yang paling I nak bagi tahu korang, kalau korang nak tahu, kita orang lab tahu apa korang buat. Contoh Contoh. Ada setengah-setengah bakteria dia hanya ada dekat mulut je. Ada setengah-setengah bakteria hanya ada dekat bawah je.
So kalau I ambil sampel mulut you, aku jumpa bakteria yang sepatutnya ada kat bawah, aku tahu kau buat apa. Kau tahu mulut aku pergi mana? Bahaya, babe. Lari. Sebab memang ada setengah-setengah bakteria dia memang ada kat mulut je, ada setengah-setengah bakteria ada kat tempat tertentu saja. Tapi kalau I ambil swab mulut you, contohlah you bagi kahat kat I leo you kan. Tiba-tiba aku nampak bakteria-bakteria lain. Apa kau buat? Kau yang kata aku. Takut punya makna. Yang agak menakutkan kalau kita buat urine test kan. Urine test kita tengok urine bawah mikroskop kan. Sampel tu datang daripada budak perempuan umur 15 tahun. Tapi bila I tengok bawah mikroskop nampak ada sperm. Dalam urine perempuan umur 15 tahun. Apa kita nak buat? Ya, so what do you do? Kita kena As buat a professional. Kita kena buat report polis. Kalau kita kena buat report polis sebab kalau sexually active age kita tak ganggu. Contoh dia 18 tahun ke atas, I tak ambil tahulah dia kahwin ke tak kahwin, suka hati kau. Tapi kalau dia under age, kalau you buat urine sepatutnya mana ada sperm perempuan kan. Tiba-tiba ada sperm maksudnya apa? I tak tahu apa you buat tapi I kena panggil mak ayah dia, kita kena buat report polis lah. Bagi takut ada kes-kes yang mungkin dia takut nak bagi tahu kan. Betul. Tapi memang ada. Memang sepanjang I bekerja memang selalu jumpa juga. I tahu apa you buat tahu kalau you bagi sampel kat I. So, jangan jumpa you. Jangan. Oh my god. Aku baru nak Roger. Boleh tak saya recheck? Yalah. Lupakan Sean, Lupakan je lah. Competition semua kan. Pernah tak korang dikecam ataupun apa-apa sebab korang kan ada pekerjaan yang profesional, you have a proper time to kerja, 9 to 5 and what not. Orang cakap, alah kenapa sibuk main TikTok je kan? Fokus agak kerja kan. Pernah ada kena macam tu tak? Ada. Banyak kali. And sadly, orang yang kecam I awal-awal dulu adalah community legal juga. You know? Because they said that I am not professional to do contents in TikTok. Sedangkan it's education content. But apparently, people change, you know. Sebab sekarang dia orang yang buat content, you know. Because they get clients from that, you know. Because when you grow, people knows you and you get, of course you get queries and get clients kan. That is side income lah. Tapi kena kecam teruk dengan legal profession, dengan orang-orang yang macam katanya kita tak menghormati kita punya profession. But there's no conflict of interest or anything for you. Jangan marketing je. Jangan saya pun tak boleh. You tak boleh marketing. Tak boleh. But what if it's a way of introduction like I pernah nampak orang buat macam hi, my name is Sean, I'm a professional blah, blah, blah. Tak boleh. Tak boleh. You boleh share general knowledge, you boleh share content berkenaan legal tapi you tak boleh market you as a lawyer. Tak boleh. It's wrong. Legal Profession Act salah. Kena kecam tu biasalah Sean. Dia macam hari-hari ada je lah penghinaan yang kita terima sebab okey. Ada je. Sean pun ada. Sean pun kena juga. Manusia kan. Yang menari tu ke? Kena juga layan je kan. Nampak macam mana kan. Itulah cara kita menari kan. Betul. Just kena belajar lebih. Itu je. #learn on TikTok. Okay, for you guys in the medical field, korang buat video-video pakai uniform. When do you guys actually shoot your content tu? Okay, mostly lepas... Jangan kantorkan diri itulah. Okay. Mostly lepas kerja. Mostly lah. Mostly. Sebab apa tahu, yalah kadang kita tengah kita busy kan dengan kehidupan seharian semua. So kita akan mencari masa lah. Tapi yang I can confirm is I will not kacau the ni lah. Working time lah. The working time biasa tak ada ni lah. Usually memang lepas habis kerja and sebab itulah pakai baju yang tu juga kan. Macam kadang-kadang sampai more than 24 hours working semua dah ni kan. Tapi balik tu kalau kita tidur terus tak dapatlah konten untuk hari tu. So terpaksa jugalah buat make time for it. Makno sama juga ke? Lepas kerja? Ke sebelum masuk kerja? Pergi Tak, kerja awal kadang-kadang sikit. ada orang tak faham sebab orang ingat saya by profession saya memang medical lab scientist tapi kebanyakan video yang saya buat sampel tu adalah sampel yang dah di-run. Bukan yang patient yang fresh yang tengah buat sebab kita tak nak ganggu orang tengah buat tu. Kau dah siap, result dah keluar, sampel tu adalah sampel yang dah settle dah. Barulah saya buat. Tapi banyak juga orang kecam. Tapi Padahal lambat tahu je. result. Kan, saya tahu. Result keluar lambat. Yang paling saya tak boleh lupa adalah orang message saya, dia DM ke komen tak ingat. Dia tanya, Makno, apa dulu kecil-kecil makan suplemen apa? Sebab bukan apa nak tahu juga sebab aku tak nak anak aku jadi macam kau. Ya Allah. Jangan risau. Anak kau takkan jadi macam aku, jadi macam kau. Almost towards our final questions. How do you guys decide macam mana
topik yang korang nak bawakan, like you said tadi, you will depend on apa yang your audience want to know or what they need or what your community needs or what, right? Tapi mesti ada lebih daripada satu isu pada masa tu. So how do you decide yang mana nak pergi dulu? Nak tackle which one first? Which susah sebenarnya nak decide sebab kadang-kadang satu hari ada 2-3 isu viral. Contohlah macam kes yang hari tu polis langgar student sampai meninggal, and at the same time ada satu lagi isu lain. So we tackle isu yang boleh bagi manfaat lebih sebenarnya. Contohnya macam kalau polis tu kita cuma nak bagi tahu jangan judge dulu because we are not there. And then ada banyak-banyak komen daripada netizen yang katanya nampak kejadian tapi you did not do anything to help the police. So I do that content so that orang boleh pergi ke balai untuk help. So that is the situation at that point of time lah. Let's say Isnin 3 kes kan. So tapi Isnin saya baru dapat tackle the case 1. Selasa adakah you akan follow up the case 2 or 3? Depends on my time. Okay. Kalau I ada sempat I buatlah, kalau tak dia macam terkubur gitu. Okay, faham. Untuk for you guys macam mana? Okay, for me biasanya depends on the case jugalah kan. Macam kadang-kadang macam hari tu anak air Nedrus kan, Suraya tu yang kena sawan kan. So we think in a emergency situation like that kan, we tend to forget lah everything that we learn semua kan. Kadang kita dah tahu tapi sebab panik. So kita advise lah apa yang parents kena buat kalau anak sawan, and then dapatlah komen tengok kan macam oh bermanfaat. Kenalah bila macam tu kan. Tapi itulah nak cakap macam Aminah tu juga kan. Bila kita nak buat ni tapi tak ada masa pula kan. Tengah trending ni tengah ni dan kita nak buat dah. So buat apa yang boleh je lah masa buat tu. Apa yang boleh and people can relate lah supaya diorang pun dapat manfaat. Makno punya? Macam Makno akan lebih, Makno pilih topik-topik yang Makno pilih tu adalah topik-topik yang I rasa orang segan nak tanya. Orang segan nak tanya, I akan buat in general. Lepas tu, I akan pilih topik yang bersesuaian pada musim ketika itu. Contoh macam influenza punya musim kan, I akan lebih cakap pasal influenza. Sebab ada benda-benda yang penting. Ada benda-benda yang I rasa kena bagi tahu ketika itu juga. Macam contoh kes-kes itu sebab ada kes meninggal, mak ayah salah bagi makan ubat, anak kena radang otak, meninggal. So kita kena bagi tahu orang, jangan makan ubat ni. Kau kena pergi test dulu sama ada kau influenza ke tak influenza. Macam itulah. Ataupun macam kesuburan, ramai orang malu nak cerita ataupun cerita pasal sexual transmitted disease kan. So benda-benda macam tu lah. I selalu pilih topik-topik yang orang malu nak tanya tapi kita explain. Tapi sampai ke hati kan Makno. Begitu. Your fans out there, untuk kepada pengundi-undi, your followers semua, kenapa diorang kena undi untuk korang? Why should they vote for you? Lebih kurang ucapan ataupun manifesto lah sikit diorang. Manifesto So kepada kawan-kawan Makno kat TikTok, mana-mana social media, thank you sebab sentiasa sokong, sentiasa support dan sentiasa memberi kita sokongan yang positif. Teruskan undi saya, kena undi saya. Diorang pun boleh juga kan undi. Undilah kita orang siapa-siapa undi I boleh. Tapi kalau you undi I, hidup you ceria. Hidup kau boring, kau tengok aku happy sikit kau. Gitu. Alright. Thank you Makno. Okay, next. Okay, terima kasih kepada semua family, kawan-kawan, follower. Kononlah ada peminat kan, mana tahu ada. Okey, terima kasih kerana mengundi saya. Korang kena undi lagi sebab muka-muka macam ni lah yang kena masuk bini selalu. Memang dia nak caras kau. Kau tengok dia ni. Dia memang pesaing Dr. Say ni. Okey, so supaya kita dapat lagi semangat lah, supaya saya dapat hasilkan video yang lebih berkualiti, yang lebih informasi, dan InsyaAllah kalau saya menang, saya dah cakap dah. Saya akan buka klinik untuk korang datang free je. Jangan ada TV ni. Consultation. Free consultation only. Okay, the only female in our group right now. Okay, silakan your manifesto. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada semua. Dah macam ucapan. Sebab saya tak sangka saya dipilih. Tapi I think I am very grateful. Dan if you think I deserve to win, then you vote for me. If not, vote lah untuk diorang. Because what we can promise you is to give you more information. And I wanted to leave a legacy yang baik-baik supaya satu hari nanti kalau anak-anak kita tengok, they will say that we left a very good legacy sepanjang kita hidup. Yeah. Beza orang lab cakap dengan orang lawyer cakap. Lawyer cakap terlalu profesional. Mana macam ni. Undi dah ceritanya. 50 kali, 70 kali. 70 kali jangan lupa. Okay.
Thank you guys so much. Thank you guys so much for joining us today. Thank you so much, Sean. Thank you. Thank you, Okay. Gempak. If korang nak tengok the full interview, jangan lupa ke gempak.com. Okay, semua di sana. Bye.